Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang sudi hadir ke channel saya. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan tentang pentaksiran berterusan BMMB 1124 Literasi Bahasa. Dan pensyarah saya adalah Dr. Muhammad Asri bin Harun. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan saya yang diketuai oleh saya sendiri, Akil Danish. Kemudian Danish Ajwad dan Raja Akhirullah. Jadi, soalan tugasan 2 persembahan yang telah saya dapat oleh Dr. Muhammad Asri, iaitu tugasan 2 persembahan 30% secara berkumpulan. Tugasannya berbunyi, penguasaan literasi membaca ataupun menulis perlu dilaksanakan mengikut peringkat-peringkat tertentu. Aktiviti-aktiviti pembelajaran dan bahan-bahan pembelajaran juga perlulah sesuai dengan objektif untuk setiap peringkat tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, teliti satu masalah literasi membaca ataupun literasi menulis daripada mana-mana sumber. Jadi objektif dia yang pertama adalah kemukakan aktiviti-aktiviti pembelajaran literasi yang sesuai untuk setiap peringkat penguasaan literasi tersebut, dan justifikasikan salah satu bahan pembelajaran literasi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, sebelum tu kita masuk kepada maksud literasi. Yang pertama, literasi. Literasi ditarifkan sebagai keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks dalam bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Seterusnya, literasi bahasa membawa maksud kebolehan dan keupayaan mengenal pasti, memahami, mentafsir, mencipta, mengira dan menggunakan bahan cetakan bertulis yang berkenaan dengan pelbagai konteks. Okey, apakah tujuan kemahiran menulis ni? Di sini saya memaparkan ada 6 tujuan kemahiran menulis ni. Yang pertama adalah mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak dapat menulis dengan baik, cekap dan pantas. Kemudian, membolehkan kanak-kanak mengeja dengan pantas. Seterusnya, membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Seterusnya, meluaskan pengetahuan dalam pembendaharaan kata, perkembangan tulisan dan bahasa. Dan yang terakhir adalah menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. Okey, seterusnya kita masuk kepada masalah murid yang dihadapi. Jadi saya memilih masalah murid literasi menulis. Murid mempunyai masalah literasi menulis pada peringkat mentalis. Murid ini mengalami masalah tidak dapat mengeluarkan idea yang difikirkan dalam bentuk tulisan berdasarkan situasi, bahan dan latihan yang diberikan oleh guru. Baik, kita dapat kesan terdapat beberapa punca-punca masalah ini berlaku. Antaranya, yang pertama adalah murid tidak dapat mentafsir gambar ataupun konten yang diberikan oleh guru. Kemudian, murid kurang latihan dalam mentafsir isi yang ada dalam latihan. Dan yang ketiga adalah murid kurang jelas dengan cara penyusunan ayat dalam membina sesebuah karangan ataupun cerita. Baiklah, kita pergi kepada peringkat yang paling bawah. Untuk menyelesaikan peringkat yang tertinggi, kita perlu mengubati pada peringkat awal. Jadi, peringkat awal dalam kemahiran menulis adalah pra-menulis. Peringkat ini ialah peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan teratur. Peringkat ini memfokuskan latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata. Jadi, aktiviti pertama yang dapat saya kemukakan adalah reka slime. Jadi, bahan yang diperlukan untuk membuat slime ni adalah yang pertama gam, yang kedua pewarna makanan, yang ketiga sabun Dynamo, yang keempat bekas, yang kelima baby oil,
dan yang keenam sudu. Jadi bahan-bahan ini mudah didapatkan di pasar raya ataupun kedai-kedai runcit. Jadi ini saya sertakan satu video cara untuk membuat slime. Jadi murid-murid dan anda yang melihat video ni boleh tonton dan lihat cara membuat slime. Seterusnya kita masuk kepada aktiviti yang kedua, iaitu membentuk plastisin. Jadi di sini kita hanya menggunakan satu bahan sahaja, iaitu plastisin ataupun tanah liat yang berbeza warna. Sekurang-kurangnya kena ada 4 warna yang berbeza. Jadi di sini saya akan sertakan satu video khusus dan cara-cara untuk membuat bentuk menggunakan tanah liat. Yang di dalam video ni saya sertakan cara membuat siput menggunakan tanah liat. Okey, anda boleh tengok, dipersilakan. Cikgu nak ajar cara membuat siput menggunakan tanah liat. Okey, di sini cikgu ada banyak jenis warna tanah liat. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 4 warna tanah liat. Okey, sekarang cikgu nak buat siput. Jom kita buat badan dia dulu. Okey, yang pertama kita bulat-bulatkan dulu. Macam ni, guna tapak tangan, letakkan tanah liat dekat tengah-tengah. Lepas tu buat bulat. Bulatkan tangan. Okey. Dia dah bulat, bentuknya bulat macam ni. Letak atas meja. Letak atas meja. Golekkan dia. Kita golekkan dia macam ni. Okey, adik-adik tengok pada jari. Kalau dah besar macam ni, jari kecil ni, jari kelingking ni, samakan dia. Besarkan jari. Ikut jari. Kalau jari tu besar, maknanya besar lah siput tu. Okey, lepas dah jadi panjang macam ni, awak bengkokkan ke atas sikit. Bengkokkan. Macam tu. Lepas tu tekan sikit. Ini adalah kepala dia. Ini kepala dia. Okey. Bengkok bagi panjang macam ni. Okey. Okey, tekan sikit bahagian kepala dia. Okey, dah siap dah bahagian badan. Okey, sekarang kita nak buat cengkerang dia pula. Cengkerang dia awak boleh pilih je mana-mana yang colour. Jadi cikgu nak buat warna purple. Okey, warna purple. Okey, step yang sama juga. Kita bulatkan dia dulu. Bulatkan. Okey, lepas dah bulat,
Okey, kali ni kita bagi dia panjang. Cikgu nak awak buat jadi panjang macam ni. Panjang macam ni, okey? Okey, cara nak bagi dia panjang, awak gelek je. Punya, sebelah ni besar, yang ni yang kecil. Okey, yang kecil ni awak pusingkan dia. Pusing sampai sini. Okey, ikut cikgu ya. Awak pusing. Pusing. Pusing dia. Pusing lagi, pusing sampai habis. Okey, dah jadi bentuk badan siput. Okey, lepas dah jadi ni, awak letak dekat belakang badan siput. Okey, dah cantik dah. Kemudian kita nak buat dia punya mata. Okey, mata dia cikgu nak buat warna hijau pekat ni. Ini kita pakai sikit je. Yang pertama, macam biasa kita buat bulat. Kita buat 2 bulat. Okey, lepas tu kita panjangkan dia juga. Panjangkan dia. Okey, macam ni. Tu kita potong. Kita ambil sikit. Okey, yang satu lagi ni, kalau dah ada yang macam ni, awak pakai je yang macam ni. Dia awak cabut, biar bagi sama dengan yang satu lagi ni. Jadi nak kena ada 2. Okey. Bila dah jadi macam ni, awak letak dekat sini. Dekat atas kepala dia. Ni tempat mata dia. Okey, satu lagi kita letak macam ni. Okey, tekan sikit. Okey, kemudian kita buat mata dia. Mata dia warna putih dan hitam. Ini awak ambil sikit je. Sebab kita nak buat kecil. Okey. Besar ni je. Kita bulatkan dia juga. Dan tekan sikit. Tekan bagi dia lepeh. Kemudian kita letak dekat mata. Okey, ni pun bagi dia bulat dan tekan supaya dia lepeh. Okey. Letak di mata. Kemudian ambil warna hitam, cubit kecil dan bulat-bulatkan. Letak di tengah-tengah warna putih. Okey. Kemudian kita ambil lagi, cubit kecil, bulat-bulatkan dia. Letak dekat tepi dia lagi, bahagian tepi satu lagi mata. Okey. Kemudian dah siap ada mata, siput mesti ada mulut kan? Okey, kita buat mulut dia pula. Mulut ni senang je, kita ambil kecil juga. Lepas tu kita bulatkan dan kita panjangkan dia. Okey, kita panjang macam ni, panjang. Okay, lepas tu kita letak. Kalau nak bagi senyum, bagi dia senyum. Kalau nak buat dia masam, bagi dia masam. Okay. Dia dah senyum. Kemudian kita buat lidah. Lidah dia kita buat warna merah. Okay. Lidah dia kita buat warna merah. Lepas tu kita bulat-bulat, kita penyet dia. Dan kita letak saja. Okay, dah siap siput kita yang pertama. Jadi murid-murid dekat rumah boleh buat macam-macam lagi jenis haiwan. Nak buat siput ke, nak buat unta ke, nak buat bola boleh, nak buat huruf-huruf pun boleh. Nak buat kucing, nak buat kura-kura. Okey. Sekian saja. Terima kasih. Baiklah. Apakah tujuan aktiviti yang telah saya tunjukkan sebentar tadi? 2 aktiviti tersebut. Yang pertama adalah melatih pergerakan tangan dan jari. Kerana nanti murid-murid akan menggunakan jari ini untuk menulis. Dan yang kedua, melatih pergerakan mata. Murid-murid akan tengok apa yang dalam video dan dia akan tiru. Menggunakan tangan mereka untuk membuat bahan-bahan untuk membuat aktiviti yang telah saya paparkan tadi. Yang ketiga, melatih koordinasi mata dan tangan. Yang keempat, menyemai minat murid-murid belajar dalam suasana yang selesa. Dan yang kelima, meniru bentuk huruf dalam perkataan. Baiklah, sebentar tadi saya buat bentuk haiwan. Jadi kita boleh juga tukar kepada bentuk huruf. Baiklah, seterusnya mari kita kenal apakah itu mekanis. Pada peringkat ini ialah peringkat pra-pertengahan setelah murid dilatih untuk menulis. Pada peringkat ini, murid-murid disediakan dengan aktiviti cara menulis huruf dan peringkat ini memfokuskan murid untuk menghasilkan tulisan yang baik. Baiklah, aktiviti pertama ialah tekak huruf yang dibuat oleh guru. Bahan-bahan yang perlu ada ialah kertas dan pensel. Baiklah, seterusnya cara-cara untuk melaksanakan aktiviti pertama, iaitu yang pertama, guru perlu menulis huruf dalam bentuk titik. Yang kedua, murid hanya perlu menyambungkan dari titik ke titik untuk membentuk huruf. Dan murid perlu diulang sehingga murid terbiasa. Baiklah, sebagai satu contoh aktiviti, saya telah sediakan satu video. Di dalam video tersebut terdapat detail cara-cara murid untuk menulis huruf-huruf. Silakan.
Baiklah, untuk aktiviti kedua pula iaitu aktiviti menulis huruf berdasarkan gambar. Bahan-bahan yang perlu ada ialah gambar, kertas dan pensel. Baiklah, cara melaksanakan aktiviti kedua ini ialah guru perlu menampal gambar pada sebuah kertas dan murid perlu menulis berdasarkan gambar yang diberi. Maknanya murid perlu mendescribe gambar apa yang dilihat dan akhir sekali diulang sehingga murid terbiasa dengan gambar tersebut. Aktiviti ini murid diberi 3 gambar yang berbeza dan murid mestilah mengenal pasti apakah gambar itu. Sebagai contoh, gambar pertama kucing dan ejaannya bunyi KU KUCING cing, kucing. Dan gambar yang kedua ialah gambar ayam dan ejaannya macam ni, AAYAM yam, ayam. Dan gambar yang ketiga ialah burung dan murid perlu menulis macam ni dan ejaannya berbunyi begini, BURUNG rong, burung. Baiklah, akhir sekali tujuan untuk aktiviti ini ialah yang pertama untuk melatih murid untuk menulis bentuk huruf. Yang kedua, melatih murid agar dapat membezakan huruf yang hampir serupa. Yang ketiga, mestilah untuk menarik minat murid dalam belajar. Yang keempat, melatih murid menulis huruf tanpa garis panduan. Dan akhir sekali, untuk menghidupkan suasana yang harmoni dalam belajar. Dalam konteks teori mentalis, apabila seseorang murid mempunyai idea untuk menulis tetapi menghadapi kesukaran untuk melaksanakannya, ini mungkin disebabkan oleh hambatan mental seperti kekurangan keyakinan diri dalam kemahiran penulisan, ketakutan terhadap kritikan atau perasaan tidak yakin tentang kemampuan menulis mereka. Oleh itu, sokongan diperlukan untuk membantu mereka mengatasi hambatan mental tersebut, termasuk pembinaan keyakinan diri, pembangunan kemahiran penulisan dan pembentukan strategi untuk mengungkapkan idea mereka secara jelas melalui tulisan. Teori mentalis dalam menulis. Teori mentalis dalam penulisan merujuk kepada pandangan bahawa proses penulisan adalah hasil daripada aktiviti mental yang kompleks, termasuk pemikiran, perasaan dan persepsi penulis. Ini bermakna bahawa menulis bukanlah sekadar mengatur kata-kata secara mekanik, tetapi merupakan ekspresi dari pemahaman, tujuan dan pengalaman individu yang disampaikan melalui tulisan. Dalam teori ini, fokus diberikan kepada peranan fikiran dan keadaan mental penulis dalam menghasilkan karya tulisannya. Aktiviti-aktiviti pembelajaran literasi pada peringkat mentalis. Aktiviti yang pertama, tujuannya untuk membantu murid membezakan subjek dan predikat ayat. Nama aktiviti ini dipanggil papan putih interaktif. Caranya, gunakan papan putih interaktif ataupun kertas putih berukuran besar untuk menulis ayat yang belum lengkap. Kemudian, murid-murid mengisi ruang kosong dengan subjek dan predikat yang betul. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas putih dan marker pen. Okey, untuk aktiviti yang pertama, murid-murid akan menulis subjek dan predikat ayat. Okey, kita tengok dulu ayat yang pertama sebagai contoh. Baju itu berwarna merah. Baju itu merupakan subjek dan berwarna merah itu merupakan predikat. Subjek ini adalah benda atau perkara yang ingin diterangkan, manakala predikat adalah penerangan bagi subjek. Okey, untuk ayat yang pertama, murid-murid akan menulis predikat bagi ayat ini. Kereta itu okey, betul. Untuk ayat yang pertama, kereta itu sangat besar. Kereta itu merupakan subjek dan sangat besar merupakan predikat. Okey, untuk ayat yang tiga, murid-murid akan menulis subjek bagi ayat ini.
Okey, betul. Rumah itu sangat besar. Rumah itu merupakan subjek dan sangat besar merupakan predikat. Okey, untuk yang terakhir, murid-murid akan menulis ayat yang lengkap yang mempunyai subjek dan predikat. Okey, untuk aktiviti kedua pula, tujuannya untuk membantu pelajar menyusun ayat iaitu isi, huraian, kesan dan contoh dan kesan. Caranya adalah dengan gunakan potongan kertas berukuran kecil yang bertulis isi, huraian, contoh dan kesan. Kemudian murid akan menampalnya mengikut susunan yang betul. Guru akan membantu murid untuk menyusun ayat mengikut turutan dan tampal. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas putih, marker pen dan gam. Aktiviti yang kedua, murid akan menyusun ayat mengikut turutan iaitu isi, huraian, contoh dan kesan. Okey, tujuannya untuk membantu murid memahami cara susunan ayat dengan betul. Okey, ayat yang pertama iaitu isi. Isi, membaca membantu meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, itu isi. Yang kedua iaitu huraian. Huraiannya adalah membaca buku, artikel dan berita, membantu untuk memperluaskan minda. Dan contoh pula, contohnya dengan membaca buku sains, kita boleh belajar tentang flora dan fauna. Dan kesannya, kesan ini membantu meningkatkan daya pemikiran kreativiti seseorang. Untuk ayat yang kedua, untuk isinya adalah mengamalkan kebersihan adalah penting. Manakala untuk huraiannya pula, kita perlu menjaga kebersihan diri, persekitaran dan makanan. Contohnya, kita perlu membasuh tangan sebelum makan. Kesannya, ini membantu untuk mencegah penularan penyakit. Yang seterusnya, kepentingan kemahiran menulis. Antara kepentingannya adalah dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemahiran berbahasa melalui proses menulis yang berterusan. Dan yang keempat, memudahkan urusan dalam menyampaikan maklumat. Dan yang terakhir, dapat meluahkan atau mengekspresikan perasaan penulis. Terima kasih kepada saudara Akhirullah dan saudara Ajwad. Baiklah, setelah kami berbincang untuk memilih aktiviti yang manakah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kami, jadi kami memilih aktiviti susunan ayat yang dibuat oleh saudara Akhirullah. Hal ini kerana masalah yang dihadapi murid adalah tidak dapat menulis idea yang difikirkan kerana mereka merasa takut akan kritikan orang sekitar dan murid tidak yakin dengan penulisan mereka. Sebagai contoh, guru boleh memberi latihan seperti saudara Akhir ajukan agar mereka dapat membina ayat yang teratur dari penyusunan ayat dan idea-idea yang lebih bernas. Hal ini kerana cara ini telah digunakan pada zaman kami dahulu. Namun, guru tidak mengasingkan isi, huraian, contoh dan kesan. Hal ini menjadi sukar dan tidak menarik. Jadi, kami menginovasikan aktiviti ini agar lebih menarik pada peringkat mentalis ini. Aktiviti yang dijalankan mestilah dilakukan secara berulang-ulang agar pelajar mengingati apa yang mereka buat. Hal ini sangat berkait dengan teori behaviorisme. Kemudian, aktiviti ini juga mengikut peringkat dalam penghuraian ayat. Sebagai contoh, penggunaan perkataan dan isi bahan tidak terlalu tinggi tahap tata bahasanya. Dengan latihan yang diberikan oleh guru dan penyusunan ayat yang dibuat oleh guru kepada murid,
Secara tidak langsung, murid dapat membaca dan membezakan mana satu isi, huraian, contoh dan kesan. Ini akan menjadikan pelajar dapat menulis ayat dengan lebih teratur, tanpa kucar kacir dan tanpa serabut. Jadi, setiap aktiviti pastilah ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan aktiviti ini adalah murid akan lebih cepat ingat. Yang kedua, teknik yang jelas kerana kami mengasingkan isi, huraian, contoh dan kesan. Dan kelemahan dia hanya boleh selesaikan masalah ini pada peringkat mentalis kerana masalahnya pada peringkat mentalis saja. Kemudian murid mudah bosan sebab latihan diberi secara berulang-ulang kali. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.